Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama tak jumpa. Cikgu akan sibuk sekarang ni. Minta maaf. Tapi seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini, buat masa sekarang ni siapkan buku nota dululah. Buat buku nota dulu. Okey, jadi kalau cikgu lihat pada video yang sebelum ini, cikgu harap ada yang tonton dan harap semua yang tonton. Sebab yang itu cikgu akan berikan latihan, insya-Allah. Jadi latihan yang cikgu bagi, kat mana nak jawab tak tahu, nak rujuk kat mana, rujuk kat video tu lah. Okey, jadi harap semua pelajar sihat dan hari ni seperti biasa, cikgu harap tak melebihi daripada 20 minit. Sebab kalau lama sangat nanti dia susah. Jadi dalam 20 minit untuk hari ni kita akan sambung pembelajaran yang minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tukar apa? Tengok, ingat balik. Okey. Hari ini kita nak topik pembelajaran seterusnya, subtopik dia. Yang seterusnya kita nak tukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Jadi ingat yang minggu lepas awak dah belajar, kita dah tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi yang mana ingat, alhamdulillah. Yang mana tak ingat, tengok balik slide balik. Kat mana yang cikgu dah ajar minggu lepas. Okey. Dalam YouTube ada dia punya tu. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar bagaimana cara nak tukar nombor perpuluhan. Jangan pula apa benda nombor perpuluhan kan? Nombor perduaan yang mana? Ingat Nombor perduaan, nombor perpuluhan tu bagi ingat. Dalam kepala awak, dalam awak punya tu pemahaman awak. Okey, nombor perduaan maksudnya keluar. Okey, 01, 01, 01. Nombor perpuluhan 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30. Itu nombor perpuluhan. Tu ingat. Baik, hari ni kita akan belajar bagaimana cara untuk awak tukar nombor perpuluhan yang tadi. Yang 69 katakan, 672 kepada nombor perduaan. Nak tukar yang itu hari ni. Okey, jadi untuk hari ni kita nak tukar yang itu. Baik. Jadi untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, dia akan ada dua kaedah. Jadi dalam soalan, maksudnya awak dalam soalan dia akan nyatakan. Kalau dia tak nyatakan, bebas. Maksudnya awak bebas pilih. Awak nak tukar guna kaedah mana yang awak lebih suka, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia tidak nyatakan, awak mesti ikut apa yang dia nyatakan. Kalau dia kata, kalau dia bagi tahu, tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan mengikut kaedah ini, jadi ikut. Kalau dia bagi tahu, tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, tak ada nyatakan kaedah, awak bebas nak pilih kaedah yang mana. Tapi untuk permulaan ni biasanya dia akan sebut. Biasanya dia akan sebut dah. Dia akan nyatakan. Okey, dengan menggunakan kaedah ambil daripada baki, tukarkan nombor perpuluhan. Itu permulaan. Okey, baik. Jadi untuk hari ni, untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan ada dua kaedah. Okey, ni kaedah yang pertama. Ni kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama ialah kaedah bahagi dengan 2. Dan kita gunakan bakinya. Dan kaedah yang kedua, kaedah ambil daripada baki. Kita tengok dulu sekejap. Kita tengok. Kalau tak faham, nanti cikgu tunjuk contoh. Okey, ini kaedah yang pertama. Iaitu kaedah bahagi dengan 2. Dan gunakan bakinya. Jangan tersilap kaedah. Nanti awak faham. Tapi kaedah tu, ini kaedah mana Belasah je lah, tak boleh Jadi kena ingat. Ini awak ingat, ini kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bahaginya. Contoh cikgu, ni contoh yang pertama. Contohnya nombor perpuluhan awak 84. Okey, nombor perpuluhan 84. Jadi nombor perpuluhan 84. Jadi buat tabel seperti ini dalam buku awak. Untuk permulaan buat samalah. Maksudnya awak ada sama dengan, ada bahagi, okey, ada baki sama dengan kosong. Okey, bagaimana cara nak buat? Okey, tulis dahulu 84. Okey, 84
bahagi dengan 2. Bahagi 2 lah. Okey, bahagi 2. 84 bahagi 2 dapatlah 42. Ada baki tak? Tak ada baki lah. Maksudnya awak 84 okey, bahagi 2. 2 darab 4, 8. 2 darab 2, 4. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2, 4. Jadi 42. Ada baki tak? Tak ada baki lah. Okey, kosong. Jadi baki kosong. Okey, jadi kita pun ambil yang ni pula. Ni 42. 42 bahagi dengan 2. Jadi 42 bahagi 2, jawapan dia 21. Okey, dia bila angka itu angka ganjil, lepas ni dia akan ada sedikit perubahan. Okey, ada baki tak? Tak ada baki, kosong. Yang tak ada baki kosong lah. Okey, sebab memang dia genap-genap. Okey, kemudian 21 pula ni, 21 ni kan. 21 bahagi 2. Bila awak bahagi 21 bahagi dengan 2, dia akan dapat lebih kurang, bukan lebih kurang lah, memang jawapan dia 10.5. Jadi yang ini awak ambil 10 je. Yang 0.5 tu awak letakkan baki 1. Tu senang je, awak faham. Kalau awak biasanya kalau awak bahagi nombor ganjil, katakan 13. 13 bahagi 2. Kan? Jadi 6.5. Jadi awak ambil 6, yang 0.5 tu awak letak baki 1. Dia ibaratnya 2 darab dengan 10. 2 darab 10, 20. 20 tambah dengan 1, jawapan dia, total dia 21. Begitulah. Okey, jangan awak letak sini 1.5 pula, tu salah. Sebab yang ini dia ada kaedah lain sebenarnya, tapi saya lebih suka guna kaedah ni. Kita stick pada satu kaedah je sebab saya rasa kaedah ni dah cukup senang. Okey, baik. Jadi faham Okey, contoh seterusnya 10 baki 1 sebab tadi dia 10.5 dia punya tadi. Okey, baik. Jadi yang ini 10 bahagi 2 sama dengan 5. Ada baki tak? Tak ada baki, kosong. Okey, jadi yang ini 5, yang ni Okey, yang ni kat sini 5 bahagi 2. Yang ni pun sama. Sama dengan 2. Kenapa 2? 5 bahagi 2. Maksudnya 2 darab 2, 4. Kalau ini soalan ada 1. Ni 1 ni kita dikira sebenarnya tak boleh bahagi lah. Maksudnya 1 ni baki 1. Sama macam tadi lah. Kalau awak bagi penuh maksudnya 2.5. 2.5 ambil 2 saja. 0.5 tu kita letakkan baki 1 lah. Sama je. Tak kisah awak nak guna kaedah mana, tak ada masalah. Cuma awak kena faham, bila melibatkan nombor ganjil, awak bahagi tu dapat 0.5, awak letakkan baki 1. Ataupun kaedah yang biasa macam gini, bila awak bagi memang dia akan ada baki 1 macam gini bawah dia. Letakkan baki 1 terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya awak guna kalkulator, awak tekan bahagi tu kan. Takkanlah nak guna tulis tangan macam gini. Okey, bila awak guna kalkulator, katakan dapat 30.5. Jadi ambil 30, 5 ni letak baki 1. Senang saja, tak payah nak pening-pening. Boleh Okey, 2 bahagi 2 sama dengan 1, baki kosong. Jadi 1 ni tak payah, 1 ni last kali, 1 bahagi 2 sama dengan kosong, baki 1. Okey, jadi ni jawapan dia. Jadi nak ambil daripada mana? Ambil daripada bawah. Ambil daripada bawah ke atas. Jangan ambil daripada atas, nanti salah pula. Okey, ambil daripada bawah. Sebab memang itu syarat dia lah. Okey, jadi jawapan dia 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okey. Alright. Jadi ini jawapan dia. Boleh semak tak? Boleh semak lah. Semak yang cara tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Dapat 84 tu betul lah. Okey, kalau nak semak lah. Kalau ada masa nak semak, boleh semak lah maksudnya. Nanti macam mana nak tukar nombor perduaan? Tengok video yang minggu lepas. Kan? Minggu lepas cikgu dah jelaskan awak tu. Okey, tapi jangan ambil daripada bawah. Jangan kau ambil ni kan. Dah kira dah betul. Ambil 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ini salah. Ambil daripada bawah. Ambil daripada bawah. Ingat, ambil daripada bawah. Maksudnya bawah pergi atas. Okey, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Boleh?
Okey, baik. Jadi itu yang pertama sekali. Okey, baik. Alamak, saya punya slide ni dia terus ni ya. Okey. Sekejap sebab saya rasa saya dah terdelete. Tak apalah, kita teruskan. Yang ini tadi kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Contoh lain cikgu. Alah, tak faham lagi tadi lah cikgu. Contoh lain, tolonglah contoh lain. Okey, baik, contoh lain saya bagi. Okey, nak nombor berapa? Okey, katakan saya ambil nombor ni, saya buat tabel ringkas sikit nanti awak buat tabel sama seperti yang sebelum tadi lah. Okey, 140. Okey, 140. Jadi sini tulislah 140 bahagi yang ni 2. Okey, bahagi 2. Ni tulislah sama dengan berapa. Lepas tu ada baki tak? Okey. Ni. Okey, baik. Jadi 140 bahagi 2 bersamaan dengan 70 70. Jadi ada baki tak? Tak ada baki, kosong. Kan? Okey, baik. Lepas tu ambil yang mana? 70. 70 bahagi 2 sama dengan 35 35. Ada baki tak? Tak ada baki lah. Awak tekanlah kalkulator tu nanti. Awak tekan kan? 70 bahagi 2. Ni 35. Okey. 7 tak ada baki lah. Kosong lah maksudnya. Okey, baik. Okey. Jadi 35. Yang ni 35. 35 bahagi 2 bersamaan berapa? Saya tekan kalkulator sekejap sebab saya pun tak ingat. Saya pun bukan pandai sangat matematik ni. Okey, 35 bahagi 2. Kita tekan kalkulator je. Dapat 17.5. Okey. Dapat 17.5. Saya dah berkata tadi. Ambil 17. Jangan pening-pening. 17.5 tu kau letak 1. Jadi kalau nak kira yang manual gini lambat dalam Excel kan. Banyak lagi benda nak buat. Yang benda ringkas ni kita buat senang je. Jadi 17.5 awak ambil 17 letak 1. Okey, 17. 17 bahagi 2. Okey, 2 darab 8 16, maksudnya 8.5. Okey, 17 bahagi 2 dapat 8.5. Maka sini awak ambil 8 bahagi 1. 0.5 tu ada baki lah. Okey, jadi sini 8. 8 bahagi 2 sama dengan 4. Baki tak? Tak ada baki. Okey. 4 bahagi 2. 2. Ada baki tak? Tak ada baki. Tak cukup lah. Terpanjang pula. Okey. Ni. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Ada baki tak? Tak ada baki. 2 bagi 2 kan? 2 bagi 2. 1 lah. Okey. 1 bahagi 2. Ni kosong lah. Ni awak ingat 1 bahagi 2 tak boleh lah. Dia tadi lah kosong. Kita ambil 1 baki. Jadi kita pun ambil daripada bawah pasap atas sekali, siap. Jadi jawapan dia 1 kosong. Ni kosong ni. Kosong. Kosong ni. Kosong. Kosong ni. 1. 1 ni. 1. 1 ni. Kosong. Kosong. Ni jawapan dia. Okey. Jadi boleh semak tak? Bolehlah semak. Kan awak tahun lepas. Minggu lepas kau dah belajar kan. Tukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Tapi semak ni bukan dalam bukan tak termasuk dalam pemarkahan. Maksudnya pemarkahan awak sampai sini je. Okey. Yang ini hanya untuk kalau ada masa lebih kan. Mungkin ada part yang awak rasa macam tak berapa yakin.
Jadi nak semak boleh semak lah. Ni kau buatlah table ni balik. Ni kau pecahkan. Ni awak pecahkan. Ni awak pecahkan semua ni. Kan minggu lepas dah belajar ni. Ingat. Saya sangat percaya awak masih ingat. Okey, ni 2 kuasa 0, ni 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Okey, yang ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi ambil yang satu je. Kan? Ni saya tunjuk ringkas je tau. Sebab minggu lepas saya dah tunjuk detail. 1 darab 128, 128 tambah 1 1 darab 8 tambah 8 ni 1 darab dengan ni 8. Tambah dengan 1 darab 4. Okey, tambah dengan 1 darab 4. Okey, 8 tambah 8 16. Tambah 0, tambah 0. Tambah 4, 20. 0, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi dapat balik 140. Maka jawapan tadi disahkan betul dan tersangat padu betulnya. Okey. Tapi semak tadi tak termasuk dalam markah. Maksudnya awak buat semakan tu untuk kalau katakan awak ada masa lebih. Jadi buatlah semakan. Tapi kalau tak ada masa lebih, awak just semak pada langkah-langkah. Awak semak pada langkah-langkah ni. Dah betul, maksudnya dah betul lah. Tapi jangan lupa ambil daripada yang atas tadi. Daripada yang bawah ke atas. Okey, baik. Faham nanti bila latihan tu rujuk je video yang cikgu dah bagi sebelum ini. Okey. Untuk seterusnya yang ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang ini. Ini kaedah yang kedua ialah kaedah ambil daripada baki. Kaedah ambil daripada baki. Contohnya tak ada kat sini . Saya rasa saya dah terbuang dia punya tu. Sorry . Saya dah terbuang dia punya slide dia. Tapi saya nanti tunjuk sini . Sekejap Tetap pun tak set masa tadi. Takut dah lebih lama. Okey, contohnya 84 tadi. Sorry sekejap. Saya tunjuk satu contoh cepat 84. Okey, ni nak tukar kepada nombor perduaan. Yang tadi kita belajar kaedah ambil daripada baki dan gunakan kaedah bahagi dengan 2 dan ambil gunakan bakinya. Aku pun dah pening. Kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Sekarang ni jangan tersilap tau. Ini saya nak tunjuk yang next, yang terlepas ini. Kaedah ambil daripada baki. Kaedah ambil daripada baki. Tapi contoh dia tak ada kat sini. Okey, contoh dia tak ada kat sini. Okey, jadi bagaimana kita nak gunakan kaedah ambil daripada baki? Okey, kaedah yang kedua, awak buat table macam gini. Okey, buat table macam gini. Okey, nak letak apa ni? Okey. Ini letak 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Ataupun awak nak letak ni terus pun boleh. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8. Okey, yang ni tak payahlah. Yang atas ni tak payah letak pun tak apa. Awak letak terus ni. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8. Okey, soalan dia yang ini. Soalan dia yang ini. Nak guna kaedah apa ni? Kita nak guna kaedah yang kedua. Jangan confuse Kita nak guna kaedah ambil daripada baki. Sekejap. Saya tak set tadi. Set masa tadi. Soalan dia 84. 84 soalan dia. 84. Okey. 84. Ni soalan dia 84. Sekarang ni nak buat apa? Nak tukar daripada nombor perpuluhan ni kepada nombor perduaan. Okey, baik. Jadi cikgu nak buat ni berapa banyak? Awak tengok kalau soalan ni 84, awak buat ni
hasil tambah semua ni dia dah lebih daripada ni. Hasil tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah 64. Dia dah lebih daripada 84 ni dah cukup sebenarnya. Ni saya dah buat lebih dah ni. 128 ni dah banyak ni kalau ikutkan. Kalau ikutkan sampai 64 dah cukup. Sebab 64 tambah 32, tambah 16, tambah 8, tambah 4, tambah 2, tambah 1 dah berapa? Dah lebih besar daripada ni dah cukup sebenarnya. Okey, baik. Dan yang paling penting, yang kat sini, dia masih lagi boleh ambil kat sini. Tu yang paling penting lah. Contohnya macam tadi, kalau saya letak sini kan, 128. Okey, kalau saya tanya kan, boleh tak 128 ni nak ambil daripada 84? Kan? Awak ada RM84, kawan awak datang. Danish, nak pinjam RM128? Boleh tak? Tak boleh lah kan? Mana boleh, sebab awak pun ada RM84 je. Macam mana nak bagi dia 128? Tak boleh. Jadi ni tak payah. Okey, yang ni 64. Boleh tak 64 ni nak ambil daripada 64 nak ambil daripada 84? Katakan tadi awak ada, Danish ada RM64. Zainal pun datang. Danish, saya nak pinjam RM64, RM64. Boleh? Saya pun bagi lah. Okey, bagi RM64. Jadi yang tinggal sekarang ni 84 tolak 64 tinggal 20. Jadi letak satu lah. Bila dah bagi, maksudnya kita dah bagi satu pinjam ni pada dia. Dah bagi pinjam pada Zainal seorang ni. Satu. Okey, kemudian boleh tak 32 nak ambil daripada 20? 32 nak ambil daripada 20? Tak boleh. Bila tak boleh, kosong. Kosong. Yang ni tak payahlah tak kosong sebab tak ada fungsi pun. Okey, memang tak boleh pun tak payah. Okey, kemudian kosong. 16. 16. Boleh tak 16 nak ambil daripada 20? Kan? 16 nak pinjam daripada 20. Boleh lah. 16 tu kecil daripada 20. Bila boleh, maka awak pun letakkan 1. Tolak je jangan lupa tolak sini. 16 tolak 16. Ada 4. Jadi 8. 8. Boleh tak ambil daripada 4? Mana boleh kan? Macam tadilah. Pinjam tadi. Kan? Tak boleh. Maka tak boleh kosong. 4. Boleh tak 4 ambil daripada 4? Boleh. Maka letak 1. 4 tolak 4 maka kosong. Jadi jawapan dia jangan ambil daripada belakang. Jawapan dia ambil daripada sini je, semua sama je. Daripada sini ke sini. 1 0 1 0 1 0 0 kuasa 2. Betul. Jadi itu kaedah yang kedua. Lebih mudah ke lebih senang? Awak tanya tadi lah. Bergantung pada awak, keselesaan awak. Tapi kalau soalan tu sebut pakai kaedah tu, kau jangan, aku nak pakai kaedah ni sebab lebih senang. Jangan macam gitu. Okey, contoh lagi cikgu. Contoh lagi, boleh tak ada masalah. Satu lagi contoh sebelum saya tamatkan. Ni saya dah lebih lama ni. Kita lupa nak set lah tadi. 140. Yang tadi juga. Cuma guna kaedah yang kedua. Jangan tersilap kaedah, nanti aku sebut kaedah kedua, engkau mana satu kaedah kedua. Kaedah yang ni saya ulang balik tadi. Ini ulangan kali ke 150 kali. Okey. Kaedah ambil daripada baki. Yang kita first belajar tadi, kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Yang sekarang ni kita tengah belajar kaedah ambil daripada baki. Okey, jadi 140. Sama juga macam tadi. Apa sahaja nilai dia yang keluar, awak buat table ni. Jadi bergantung kepada nilai dia tadi lah. Kalau macam ni, kan. Ni. Awak tengok 140. Kan. Ni. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 164 pula. 64, 128. Ni tengok. Ni 140, 128 masih lagi boleh kan. Okey, baik. Jadi simple je. 128. Boleh tak ambil daripada 140? Awak nak pinjam 128 daripada 140? Boleh, tak ada masalah. Maka 1. 140 tolak 100. Ni saya tunjuk satu-satu. Tolak 128. Ni 3. Ni 10. Ni 2. Ni 1. Ada lagi 12. Boleh tak 64 nak ambil daripada 12? 64 nak ambil daripada 12? Mana boleh kan? Kosong. 32 nak ambil daripada 12? Tak boleh. Kosong.
Kan 32 nak ambil daripada awak ada RM12. Datang member nak pinjam 12. Mana boleh. Nak pinjam 32. Awak pun ada RM12. Cukup-cukup untuk ni. Tak boleh. 16 nak ambil daripada 12. Pun tak boleh. Kosong. Tak boleh kosong. 8 nak ambil daripada 12. Awak ada 8. Lepas tu awak nak pergi pinjam daripada rakan awak yang ada RM12 tadi. Boleh pinjam. Jadi sini 1. Jadi 12 tolak 8. Jadi tinggal 4. Jadi 4 nak ambil daripada 4. Boleh? 1. Jadi potong 4. Tinggal kosong. Jadi sini kosong, sini kosong. Jadi jawapan dia sama tak macam tadi? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kuasa 2. Maka inilah semua sekali jawapannya untuk kaedah yang kedua. Alright. Jadi kalau tak faham, tanya cikgu, tanya dalam grup, tanya rakan. Tak ada masalah. Yang penting awak boleh dapat menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Alright. Jadi cikgu harap semua pelajar boleh lihat, boleh tengok, boleh fahami cikgu yang cikgu berikan ini. Dan jangan lupa jaga kesihatan. Kita jumpa pada next class. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.